Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengulangi ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان Terjemahan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Dia membiarkan air dua laut yang mengalir, yang mana kedua-dua laut itu mereka saling bertemu. Walaupun kedua-dua laut itu bertemu, ayat 20 Allah mengatakan di antara kedua-duanya ada barzakh, iaitu batasan dinding yang memisahkan di antara kedua-duanya, sehinggalah tidak ada mana-mana di antara kedua laut itu yang melampaui sepadannya. Ayat ini kita perlu melihat kepada ayat-ayat yang lain di dalam surah yang lain. Ini disebut kaedah mentafsirkan satu ayat dengan merujuk kepada ayat yang lain. Kerana kita ingin mencari jawapan, dua laut itu maksudnya apa? Bahrain ini maksudnya adalah apa? Maka kita boleh ambil di antaranya adalah ayat dalam suratul Furqan ayat 53, surah yang ke-25, muka surat 364 di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Furqan ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi marajal bahrain. Dan dialah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut yang saling berdampingan. Kita menemukan ayat Al-Bahrain dalam suratul Furqan. Sama macam ayat yang ke-19 surah Ar-Rahman. Dalam ayat ini Allah mengatakan Bahrun yang pertama, hadza 'adbun furatun, yang satu tawa, wa hadza milhun ujajun, dan yang satu lagi masin lagi rasa pahit. Jadi berdasarkan ayat 53 surah Al-Furqan, kita mendapat penjelasan rupa-rupanya dua laut yang telah bertemu dalam ayat ke-19 surah Ar-Rahman itu maksudnya adalah satu laut yang airnya sifatnya adalah tawar, satu lagi sifatnya adalah masin. Lagi pahit ataupun lagi payahlah rasa dia, masin lagi pahit. Dalam ayat yang ke-53 surah Al-Furqan, Allah mengatakan waja'ala bainahuma barzakhan.
Allah telah menjadikan di antara kedua-dua laut yang tawar dan masin itu ada barzakh, iaitu dinding, wa hijram mahjura, dan sekatan yang mengelakkan percampuran di antara kedua-duanya. Okey, jadi sekali lagi kita menemukan perkataan barzakh dalam suratul Furqan ayat yang ke-53. Maka berdasarkan ayat 53 ini, maka dapatlah kita jawapan dua laut itu adalah satu laut yang merujuk kepada sumber air yang sifatnya adalah tawar, satu lagi sifat air yang rasanya masin. Kita sedia maklum laut memang masin, tapi kenapa ada satu yang tawar? Kenapa ada satu azbun furatun? Kata para ulama tafsir, dalam ayat surah Rahman 19 tu sebenarnya Allah nak menyebut tentang dua sumber air. Kita tahu kan muka bumi ni terdiri daripada hampir banyaknya adalah air laut lah, kita faham kan. 90 lebih peratus air masin, 30 lebih peratus beberapa peratus air adalah air tawar. Kita faham. Ada sumber air yang masin, ada yang tawar. Bayangkan tuan-tuan, kalau laut sumber yang masin itu airnya, dia boleh mencampuri sumber air yang tawar, maka air itu jadi masin. Maka kita faham kesan air masin untuk kehidupan manusia. Jadi Allah pastikan yang masin walaupun dia bertemu di muara ke di mana pun, dia takkan dapat mencampuri air yang tawar yang telah Allah kurniakan kepada manusia. Okey. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala ada mengulangi lagi tentang Al-Bahrain, yang ini kena rujuk dalam surah An-Naml ayat nombor 61. Okey, dalam nota muka surat nombor 19 tu saya tak letakkan suratul Naml ayat 61, tapi tuan-tuan dan puan boleh letakkan, catat di situ ada ayat lain yang mengulas apa yang diulas oleh ayat yang ke-19 dan 20 surah Ar-Rahman. Okey. Tapi dalam suratul Naml ini Allah mengajak manusia, setelah manusia mengetahui bahawa Allah lah yang menjaga dua sumber air utama bagi manusia, iaitu air masin dan juga air tawar, maka Allah Ta'ala bertanya pada hujung ayat dalam suratul Naml ayat 61. Allah kata apa? A-ilahum ma'allah. Allah kata, apakah di samping Allah itu ada Tuhan yang lain? Maknanya Allah nak kata Allah lah satu-satunya Tuhan yang menjaga dua jenis air supaya tidak bercampur. Okay, kenapa Allah jaga air tawar tak bercampur dengan air yang masin? Kita boleh cari dalam surah Fatir ayat nombor 12. Okay, surah Fatir ayat nombor 12 ini Allah memberitahu apa fungsi air yang tawar. Air tawar, ingat istilah dia apa? Azbun furatun. Kalau masin dia panggil milhun ujajun. Kita panggil milhun masin. So nanti kalau masak, suami rasa tawar, dia cakap apa? Ni rasa azbun ni, tawar. Kalau masin, milhun. Masin sangat kan, milhun. Okay. Jadi dalam surah Fatir ayat 12 Allah bagi tahu kita jawapan. Kenapa jadi nikmat dua sumber air yang tak bertemu ni? Kita tahu kan, sumber air yang kita perlu minum adalah air apa? Allah kata wa ma yastawil bahrani hadza azbun furatun sa'ighun syarabuh. Allah kata tidaklah sama keadaan dua laut, yang mana satu daripada dua laut itu tawar
dan menghilangkan dahaga serta sesuai untuk diminum. Siapa sini minum air masin? Tak ada kan? Semua minum air yang tawar. So Allah pastikan manusia yang Allah letak di muka bumi ini, maka dia akan dapat sumber air yang boleh diminum. Maka sudah pasti air itu adalah air yang azbun furatun. Baik, ini merupakan satu nikmat lain dalam surah Ar-Rahman. Justru itu pada ayat yang ke-21 Allah mengancam mana-mana manusia yang dia tidak mahu mengaku bahawa Allah lah yang memisahkan kedua laut tersebut. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak mengajak kita supaya memperakui, mensyukuri akan nikmat pemisahan di antara dua laut tersebut. Maka Allah berfirman, kita bacakan ayatnya, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? Maka nak jawab apa tu? Dapat baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tak ingat dah? Tak apa, saya ulang kembali. Apa jawapan dia? Kalau kita dengar, kita sebut la bi syai'im min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Okey, nanti kita akan baca fabi ayyi ala, lepas tu tuan-tuan kena sambung yang ini, insya-Allah. Okey, kita lanjutkan pada makna ayat yang ke 21 tadi. Okey, jadi pengajaran dia apa? Daripada ayat 20, 19, 20 dan 21, pengajaran dia apa? Kita semua sedia maklum tentang nikmat apa? Nikmat Allah menjaga, Allah memisahkan, Allah memastikan tidak ada dua laut yang bercampur yang boleh menyebabkan rosaknya hidup manusia dan sebagainya. Ada ikan yang perlu duduk dalam air yang tawar, ada ikan yang perlu hidup dalam air yang masin. So kalau bercampur nanti rosak alam ni, maka Allah lah yang menjaganya. Okey, maka kita terus kepada ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dalam nota, sila buka, kalau tuan-tuan boleh lihat muka surat nombor 20. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Terjemahan ayat, dari kedua-dua laut itu. Allah kata dari dua laut yang disebut pada ayat 19 dan 20 tadi, Allah kata dari kedua-dua laut itu Allah kata boleh dikeluarkan hasil laut itu al-lu'lu, iaitu mutiara, wal marjan, permata. Okey, dalam ayat ini kita jumpa ada dua jenis dalam laut itu, iaitu lu'lu' dengan marjan. Okey, para ulama tafsir mereka berbeza pandangan dalam mentafsirkan apa beza antara lu'lu' wal marjan. Kalau dapati dalam ayat ini ada bezalah, sebab Allah sebut dia dua sekali kan, lu'lu' lepas tu dan marjan. Apa itu lu'lu', apa itu marjan? Ada para ulama tafsir mengatakan lu'lu' dengan marjan ini dibezakan pada saiz. Ada kata macam tu. Mereka kedua-duanya sama, iaitu mutiara.
tapi kata lu'lu' lebih besar, marjan lebih kecil. Ada para ulama tafsir membezakan lu'lu' dengan marjan dari sudut warna. Kalau lu'lu' dia adalah mutiara yang putih. Marjan seperti mana kata Al-Imam Ibnu Katsir, dia adalah mutiara kecil yang berwarna merah. Wallahu ta'ala a'lam. Adakah lu'lu' itu mutiara, adakah marjan itu permata, pun ulama ulas seperti itu. Yang pasti dia ada perbezaan antara lu'lu' wal marjan. Seperti saya sebut tadi, mungkin beza saiz, mungkin beza dari sudut warna, mungkin lu'lu' mutiara, mungkin marjan itu permata. Yang kedua-dua benda ini Allah letakkan dia di dalam laut. Okey. Kenapa dia jadi nikmat? Kenapa mutiara dengan marjan ini menjadi nikmat? Kita kena tengok dalam surah lain. Dalam nota, tuan tengok muka surat nombor 20 dekat bawah tajuk kegunaan mutiara dengan marjan lah. Seperti mana ayat nombor 12. Kita sedia maklum Allah jadikan lu'lu' dengan marjan ini sebagai apa? Allah kata wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha, supaya kamu dapat jadikan ia perhiasan untuk dipakai. Pun satu nikmat Allah beri kepada manusia kan, sebagai perhiasan. Hidup ni dia perlu dihiasi. Jadi untuk menghiaskan hidup, mencantikkan hidup, maka Allah menjadikan lu'lu' wal marjan, ia berada di dalam laut. Okey, kita baca ayat 23. Allah memerintahkan kita buat kali yang ke-5. Kan? Perintah syukur ini kita baca ayatnya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terbatuk-batuk tuan-tuan. Okey, ayat 23 sekali lagi. Ini yang kali keberapa Allah ulangi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kali kelima kan? Okey, Allah kata apa? Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? Okey, ini kita tahulah pengajaran dia. Jadi kalau ditanya pengajaran, saya rasa tuan boleh jawab. Okey, kita teruskan lagi ayat 24. Allah masih lagi nak menceritakan apa yang Allah buat pada laut. Okey, kita baca ayat 24. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Terjemahan ayat 24 kita boleh lihat dalam muka surat nombor 21 nota bercetak. Allah Ta'ala berfirman. Okey, ayat 24 ni Allah nak memperincikan lagi tentang laut. Kita dah jumpa laut ini bermula ayat berapa? 19, 20. Lepas tu jumpa lagi tentang mutiara tadi. Lepas tu Allah sebut lagi dekat lautan ni ada nikmat apa lagi? Walahu, dan kepunyaannya lah Al-Jawar. Al-Jawar ni maksudnya dalam konteks ayat ni merujuk kepada apa? Kapal-kapal. Al-Munsha'atu, yang tinggi. Fil bahri, di lautan. Kal a'lami, bagaikan gunung ganang. Okey, Allah sebenarnya nak bagi tahu kepada kita kan, dekat laut ni Allah kata baginya kapal-kapal yang tinggi, yang besar.
yang kamu akan nampak ia seperti gunung ganang. Ini sebenarnya kapal apa? Ini dipanggil kapal-kapal yang seperti membawa kontena yang besar. Sebenarnya ayat 24 ni semua orang fahamlah. Kenapa? Sebenarnya Allah nak fokus pada laut, tapi juga Allah nak fokus pada kapal tu. Okey, kenapa dekat ayat 24 kita terjemahkan baginya kapal-kapal? Maknanya kapal-kapal yang berlayar di lautan ni, semua itu adalah miliknya Allah. Bagaimana perincian kapal-kapal yang besar itu adalah milik Allah, yang boleh lalu di atas laut, sedangkan kapal ini berat. Kenapa dia tak tenggelam? Kita akan bincangkan pada keesokan pagi, insya-Allah. Besok kita bincang mutiara kecil kan? Mutiara besar ke mutiara kecil? Kenapa dia tak timbul sedangkan dia ringan? Dan kenapa kapal yang berat dia tidak tenggelam? Jawapannya esoklah, insya-Allah. Sebab kita dah 20 minit dah. Jangan lama-lama. Kesian kat tuan-tuan dan puan. Baik, kita jumpa. Moga-moga kita semakin faham surah Ar-Rahman, kita semakin mensyukuri akan nikmat Allah, semakin kuat kita beribadat, semakin kita tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.